Halo, selamat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nama berita. Baik, hari ini kita sambung dengan bab 4, tingkatan 4, kirim dan bahan. Okey, dah bersedia semua? Okey, 4.1, perubahan keadaan kirim. Wasap amonia dan wasap asid hidroklorik akan bertindak balas membentuk wasap amonium klorida. WhatsApp ini sebenarnya bukanlah WhatsApp. WhatsApp ini adalah ala-ala asap. Okey. Membentuk amonium klorida. So, di sebelah kiri saya ada larutan amonia, di sebelah kanan saya ada asid hidroklorik. Okey. Lukiskan kedudukan wasap amonium klorida dalam rajah di atas. So, amonium mengeluarkan wasap, asid pun mengeluarkan wasap. Di manakah kedudukan wasap amonium klorida itu kita akan jumpa. Okey, ianya akan berada di sebelah sini, berdekatan dengan asid hidroklorik. Okey, so itu adalah kedudukan bagi wasap amonium klorida. Okey, bandingkan kelajuan pergerakan zarah amonia dan zarah asid hidroklorik. So, tengok kedudukan amonia, kedudukannya lebih jauh. Jadi, siapa bergerak lebih cepat, dah tentulah zarah amonia. Okey, so yang di sini kita letaklah zarah amonia bergerak lebih laju. Okey. Soalan nombor 2. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama proses dan keadaan kirim. Okey, yang ini dia kita nampak zarah-zarahnya rapat, tidak ada ruang, sikit saja ruang yang ada. So, ini adalah keadaan yang kita panggil sebagai pepejal. So, antara dua ini, salah satunya adalah cecair dan satu lagi mestilah gas. So, yang mana satukah gas, yang mana satukah cecair? Okey, kalau ruangnya sangat banyak, antara dua ini yang mana lebih banyak? Yang ini kan? So, yang ini mestilah keadaan gas. Yang ini keadaan cair. Okey, itu keadaan kirim. Bagaimana pula dengan proses? So, lihat kepada arrow dan namakan proses itu. So, kalau saya tengok arrow yang ini, pepejal dia bertukar menjadi cair. So, pepejal melebur menjadi cair. So, ini ialah proses peleburan. Okey. Cecair menjadi pepejal. Cecair membeku menjadi pepejal. Jadi, nama proses ini ialah pembekuan. Oh, pandaian. Alright. Cuba tengok pula yang arrow yang ini, cecair berubah menjadi gas. So, ini nama prosesnya adalah pendidihan. Gas berubah menjadi cecair, itu adalah kondensasi. Okey, yang ini pula pepejal straight, dia terus jadi gas. Ini kita panggil dia sebagai pemejal wapan. Okey, yang menariknya untuk bahasa Melayu ini, gas bertukar terus menjadi pepejal tanpa melalui cecair, juga kita panggil sebagai proses pemejal wapan.
Okey, itu nama proses. Kita teruskan. Apabila jirim dipanaskan, suhu dah tentulah meningkat. Okey. Sebab apa dia meningkat? Kerana haba dibekalkan menyebabkan tenaga kinetik juga akan meningkat. Okey. So, bila tenaga kinetik meningkat, ini akan menyebabkan jarak antara zarah-zarah juga akan meningkat. So, dia akan berada semakin jauh antara satu sama lain. Okey. Ini berlaku apabila jirim dipanaskan. Okey. Bila jirim dipanaskan, suhu meningkat, tenaga kinetik meningkat, jarak antara zarah-zarah meningkat. Tetapi kalaulah kita panaskan dan berlaku perubahan keadaan jirim, okey, maksudnya gas bertukar menjadi cecair, cecair bertukar menjadi gas, cecair bertukar menjadi pepejal dan sebagainya. Suhu tidak berubah. Okey, suhu akan jadi kekal, dia tidak berubah. Walaupun kita panaskan dia. Sebab apa? Kerana haba yang dibekalkan digunakan untuk memutuskan ikatan. Okey, digunakan untuk memutuskan ikatan. Bukannya untuk meningkatkan tenaga kinetik. Okey, sila fahamkan yang itu. Alright, so kita sambung ke soalan yang ke-5. Berdasarkan rajah 1, nyatakan sama ada tenaga haba dibebaskan ataupun diserap. Jadi untuk proses pendidihan, tenaga haba dah tentulah diserap. Kita masukkan tenaga haba ke dalam air contohnya kan. So itu tenaga haba diserap supaya kandungan haba dia meningkat dan akhirnya menyebabkan air itu mendidih. Okey, kalau kondensasi pula ini haba dibebaskan. Okey, dia mulanya adalah gas, kita bebaskan haba jadi dia semakin sejuk. So gas akan bertukar menjadi cecair. Okey, peleburan adalah pepejal bertukar menjadi cecair kan. Okey, so ini adalah tenaga habanya diserap. Okey, sebab dia hendak tukarkan daripada pepejal menjadi cecair. Okey, diserapkan pula. Diserap sajalah. Okey. Saya ada 2 nombor 5 lah kat sini kan. Tak pandai nombor lah pula. Okey, seorang pelajar menjalankan eksperimen menentukan takat didih satu larutan. Okey, ini adalah hasil eksperimennya. Masa kosong, suhu 28, masa 2, 48 dan seterusnya. So, berdasarkan jadual di atas, lukiskan graf suhu melawan masa. Ini graf suhu melawan masa. Tak ada sebut histogram, tak ada sebut pun carta bar. Jadi ini dah tentulah graf garisan kan. Alright. So kita cuba lukiskan. Saya kecilkan dahulu. Okey. Suhu kosong, masa kosong. Okey, masa sifar, suhu 28. Okey, masa sifar, suhu 28. Okey, 28 di mana? Okey, kalau tengok sini pergi sini 20, jadi yang ini mestilah 10. Okey, 10 ini 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, pandai Spencer, alah Yan. Okey, so pada pada masa sifar, suhunya adalah 28. So 20. So mana 28? So
di sini saya nampak ada 5 petak-petak kan. Bermaksud satu petak itu nilainya 2. Okey. So 20. So sini 22, 24, 26. Okey. So 28 letaknya di sini. Okey. Pada masa 2 minit suhu menjadi 48. So 40, 42, 44, 46. So 48 berada di sini. Okey. Boleh ha? Mungkin kita besarkan sedikitlah Okey. Masa 4 minit suhu naik jadi 68. So 60, 62, 64, 66. Okey, 68 letaknya di sini. Minit yang ke-6 jadi 88. Okey, minit yang ke-6 mana? Sini 6. Okey. 6. Okey, jadi 88. Ni 80 kat sini kan? 80, 82, 84, 86. Okey, 88 sini tanda pakai pangkah lah ya. Okey, menit yang ke-8 dia akan jadi 102. Ini 8. Okey, 100, 102 di sini. And then minit yang ke-10 pun dia jadi 102. Alright. Kita dah plot. Seterusnya pakailah pembaris awak. Kalau ini yang merupakan garisan lurus, pakailah pembaris. Kalau tidak, freehand, tangan percuma. Okay, free of charge saja kan. Alright, so saya freehand je lah Awak pakailah pembaris. Awak kan budak-budak baik. Alright, so I will try to draw garisan di sini. Alright, sampai atas sini dia mendatar. Oops. Saya punya garisan ni buruk hilang habis. Ulanglah balik. Okey, tak apalah. More or less like that. Okey, now berdasarkan penerangan eksperimen di atas, tentukan suhu bilik. Mana suhu bilik? Alright, tak ada masalah. Masa kosong ini, maka ini dah semestinya suhu bilik. Okey, kita belum start apa-apa lagi kan? Belum lagi kita memanaskan. Dah ada bacaan suhu. Jadi bacaan suhu itu mestilah bacaan suhu bilik. Okey, jadi suhu bilik di sini ialah 28 darjah Celsius. Okey, apakah hubungan di antara suhu dengan masa pada 6 minit yang pertama? 6 minit yang pertama bermaksud dari sini sampai sini. So, kita nampak garisan ini merupakan garisan yang lurus kan? Okey, dan kita nampak semakin meningkat masa, semakin meningkat juga suhu. Right? Tengok ni tengok atas ini 0 hingga 6 kan, masa meningkat, suhu juga akan meningkat. Jadi apa hubung kaitnya? Apabila masa meningkat, okey, suhu juga meningkat. Alright, suhu meningkat. Okey, berdasarkan graf di 5A, tentukan takat didih bagi larutan tersebut. Ini pun senang. Takat didih mestilah pada suhu di mana tidak ada berlaku kenaikan suhu lagi. Okey, walaupun dipanaskan. So, kalau tengok pada graf kita sini, minit yang ke-8 hingga minit yang ke-10, tengok suhu kita maintain saja 102 darjah Celsius. Maka di sinilah berlakunya pendidihan. Jadi takat didihnya mestilah 102 darjah Celsius.
Kalau ingat balik di depan tadi kita kata semasa berlaku perubahan keadaan jirim, suhu tidak berubah. Okey. So, kalau pendidihan bermaksud apa berlaku? Okey, pendidihan maksudnya ialah cecair berubah menjadi gas. Itu ialah pendidihan. Jadi, berlaku perubahan keadaan jirim. Maka, suhu tidak berubah. Sebab apa? Suhu itu membekalkan haba yang digunakan untuk memutuskan ikatan. Okey. Jadi, apa jawapan di sini tadi? Berapakah takat didih bagi larutan tersebut? Di sini suhu tak berubah, jadi takat didihnya ialah 102 darjah Celsius. Pandai Spencer, tidak sia-sia dia ikut. Okey, handsome Spencer hari ni ya. Okey, 102. Lanyau terus nyau lanyau. 102 darjah Celsius. Okey, now E. Mengapa suhu tidak meningkat pada minit ke-8 hingga ke-10 walaupun larutan tersebut masih dipanaskan? Ini yang saya ceritakan tadi. Okey, jadi apa yang berlaku di situ? Tenaga haba. Okey. Tenaga haba yang dibekalkan digunakan untuk apa? Ya, untuk memutuskan ikatan. Okey, memutuskan ikatan antara zarah-zarah lah. Okey. Kita pergi ke soalan yang berikutnya. Ramalkan takat didih larutan kalau kita masukkan benda asing, contohnya garam dimasukkan. Apa berlaku kepada takat didih? So, ingat, kalau masukkan benda asing, maka takat didihnya akan meningkat sedikit. Takat bekunya pula akan menurun sedikit. Okey? Faham? Kalau air, okey, takat didihnya berapa? Okey, 100 darjah Celsius. Takat bekunya pula ialah 0 darjah Celsius. Tapi kalau kita letak garam, takat didih ini dia boleh naik jadi 103 katakan. 103 darjah Celsius. Takat beku pula dia akan jadi lebih rendah daripada 0, mungkin negatif 1 darjah Celsius. Itu kesan kalau kita masukkan benda asing. So, berbalik kepada soalan ini, takat didih tadi ialah 102. Kalau kita masukkan benda asing, jadi apa berlaku kepada takat didih itu? Takat didih akan jadi lebih tinggi sedikit daripada 102. Okey, so kita letaklah mungkin 105 darjah Celsius. Okey, soalan pun kata ramalkan. So, kita main nombor ekor lah. 105. Okey, now F. Berdasarkan jawapan anda di 5E, berikan definisi secara operasi bagi garam. Senang saja. Jadi, garam ialah bahan, kan? Garam ialah bahan. Bahan yang bagaimana? Tengok balik kepada soalan yang kita sudah bincangkan. So, kita bagilah jawapan berdasarkan kepada perbincangan kita tadi. So, apakah itu garam? Garam ialah bahan, okey, yang menyebabkan takat didih
larutan meningkat. Okey, so itu adalah garam. Alright. Boleh ikut? Okey, kita bergerak ke 4.2 struktur atom. Okey ya, struktur atom. Yang senangnya ialah ni negatif ini, ini namanya ialah elektron. Di tengah-tengah ini kita ada yang tak ada charge apa-apa, and then kita ada yang charge positif. So yang charge positif ini namanya ialah proton. Yang tak ada charge ini kita panggil dia neutron. Okey. Dan ini berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini kita panggil dia sebagai nukleus. Okey. So nyatakan charge bagi proton. Anda cakap tadi. Proton charge-nya ialah positif. Elektron charge-nya negatif. Okey, negatif untuk elektron. Neutron, okey, okey, so ini ialah neutral. Okey, itu charge bagi proton, elektron dan juga neutron. Okey, tengok pada jadual ini pula. Okey, kita dibagi jarah K, L dan M. So, ini proton 3, elektron 2. So, proton positif 3, negatif 2. Jadi, tambah 3 tolak 2 kan. So, yang ini saya akan ada, dia akan jadi positif kan. Okey, 8 proton, 10 elektron. Okey, positif 8 tambah negatif 10. Apa hasil dia? Negatif 2. Betul? Tambah 8 tambah negatif 10, hasilnya ialah negatif 2 kan. Okey. Positif 13 tambah negatif 13. Apa hasil dia? Kosong kan. Kalau kosong, jadi dia tidak ada charge. Okey, neutral lah. Okey, now. Berdasarkan jadual di atas, kenal pasti atom yang neutral. Dah cakap tadi, ini ialah M. Positif, ion positif adalah K. Ion negatif adalah L. Senang. Okey. Kita bergerak ke soalan yang berikutnya. Berikan maksud. Ini beri maksud ni. Nombor proton maksudnya senanglah, bilangan proton. Itu maksudnya nombor proton. Kalau nombor protonnya 3, maksudnya ialah dia ada 3 proton. Nombor nukleon pula ialah bilangan zarah yang ada dalam nukleus lah. Nukleon, nukleus. So, apa yang ada dalam nukleus tadi? Proton dan neutron. Jadi, nombor nukleon ialah bilangan proton, okey, tambah dengan bilangan neutron. Okey, ya, itu adalah nombor nukleon. Apa pula maksud isotop? Iso and then top lagi. So, apa dia isotop? Isotop ialah atom. Okey. Atom yang mempunyai nombor proton yang sama. Okey. Nombor protonnya sama. Tetapi nombor nukleonnya berbeza, berlainan. Okey. Tetapi nombor nukleon
nukleon. Nombor nukleon adalah berbeza. Okey, so itu adalah isotop. Nombor proton sama, yang tak samanya ialah bilangan neutron. Okey. Faham? So, itu adalah isotop. Jadi, isotop ini dia mempunyai sifat kimia yang samalah. Okey. Mengapa sifat kimianya sama? Kerana bilangan proton adalah sama. Tetapi sifat fiziknya pula adalah berbeza. Sebab apa dia berbeza? Sebab bilangan neutronnya tidak sama. Okey. Bilangan neutronnya adalah berbeza. So, ingat isotop tadi, proton sama, okey, tetapi nukleon tidak sama. Okey. So, bila kita kata nombor nukleon tidak sama, secara tak langsung juga kita bercakap bilangan neutronnya tidak sama. Okey. C. Lengkapkan jadual berikut bagi dua isotop karbon yang neutral. Okey, ini ialah dua karbon. Ini isotop karbon. Cuba tengok ini. 6. Bawah ini pun juga ada 6. Jadi apa benda ini? Okey, ini ialah nombor proton. Okey, proton. So, 6 proton, 6 proton. So, kalau nombor protonnya 6, jadi ada berapa bilangan proton? Okey, bilangan protonnya adalah 6 lah. Ingat tadi, nombor proton ialah bilangan proton. Okey. So, apa pula angka 12 ini? Okey, 12 ini ialah nombor nukleon. Apa yang kita tahu tentang nombor nukleon? Nombor nukleon ialah proton tambah dengan neutron. Okey. So, berapa nombor nukleon untuk yang ini? Okey, 12. Yang bawah ini pula 14. Okey. So, nombor nukleon sama dengan proton tambah dengan neutron. Kalau ini 12, proton ada 6. Jadi 6 tambah berapa? Jadi 12. Okey, 6 tambah 6. Okey. So, untuk karbon 12, dia ada 6 neutron. Bagaimana pula dengan karbon 14? Ada berapa neutron? Okey, betul. 8. 6 tambah 8 ialah 14. So, karbon 14 ada 6 proton, ada 8 neutron. Nombor nukleonnya 14, nombor protonnya 6. Okey. Boleh ikut So, kita pergi ke 4.3, klasifikasi unsur dalam jadual berkala. Okey, cuma jadual saya ini tak ada kala lah So, nama jadual ini jadual berkala. Bagaimana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala? Tengok nombor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Apa benda nombor-nombor itu? Okey, nombor-nombor yang saya sebut tadi itu ialah nombor proton. Okey, itu nombor proton. Dan apa yang menarik tentang nombor proton yang saya baca? Okey, ke kanan dia meningkat. Alright. Even ke bawah pun dia semakin meningkat. Jadi bagaimanakah unsur-unsur disusun dalam jadual berkala? Disusun ikut
nombor proton menaik. Okey, nombor protonnya semakin naik bila kita bergerak dari kiri ke kanan atau dari atas pergi ke bawah. Okey, B. Kenal pasti kumpulan bagi unsur-unsur berikut. Ini penting, ini mesti tahu. Okey. Logam alkali. Sebelum itu, kalau kita tengok kepada jadual berkala kita, di atas ini pun ada nombor-nombornya. Ini nombor 1 untuk kumpulan yang ini. Nombor 2 untuk kumpulan yang ini. Nombor 13 untuk yang ini. Okey. So, ini ialah kumpulan 1. Ini kumpulan 2. Kumpulan 3. Kumpulan 4. Sampailah kumpulan 18. Itu kumpulan. Okey. Yang di sini pula dia merujuk kepada baris ini. Macam ini ada H, kemudian He, hidrogen, helium. Ini pula saya ada Li, ada Be, ada B, ada C, ada N, ada O, ada F, ada Ne. Okey, ini kita panggil dia sebagai baris. B-A-R-I-S, baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, sampailah baris 7. Okey. Now, mana letaknya logam alkali? Okey, logam alkali ialah semua unsur dalam kumpulan 1. Itu logam alkali. Manakala logam alkali bumi pula ialah unsur dalam kumpulan yang kedua. Halogen itu kumpulan yang ke-17. Okey. Gas adi kumpulan yang ke-18. Okey, kalau awak perhatikan, kita menyentuh tentang kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17, kumpulan 18. Dua sebelah kiri, dua sebelah kanan. Itu yang sangat menarik perhatian kita. So, kumpulan 1, logam alkali. Kumpulan 2, alkali bumi. Kumpulan 17, halogen. Kumpulan 18, gas adi. Okey. So, unsur-unsur peralihan pula ini ialah kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Okey, so mana letak dia? Ni dari sini sampailah ke sini. Itu adalah unsur-unsur peralihan. Dia yang berada di level bawah. Peralihan lah, dia belum naik pangkat. Alright. Kita sambung. Pada rajah 11, lorekkan kawasan unsur separuh logam. So, mana letaknya separuh logam? Okey. Saya akan pakai highlight. Okey. So, mana letaknya? Okey, sini. Tak nak keluar pula warna highlight ni. Tak apalah, kita tukar balik lah. Okey. Biru. Biru. Okey, so kita mula dengan yang ini. Okey, 1. Okey, 1. Okey, sini 1, 2. Okey, kita kira dia ke bawah. Ini 1, 2, kemudian 2 lagi. Okey, kemudian 2 lagi di sini. Dan ada buku juga melabelkan yang ini juga sebagai separuh
logam. Okey. So, yang kita lorekkan sini ialah separuh logam. Bagi dia nampak sedikitlah kan. Okey, so ini ialah separuh logam. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang berikutnya. Yang di sebelah kiri itu apa? Sebelah kanan tu apa? So, apa-apa yang berada di sebelah kiri, okey. So, sebelah kiri ini itu adalah logam. Di sebelah kanan ini itu adalah bukan logam. Alright. Okey, so kita balik kepada soalan. Semua unsur yang berada di sebelah kiri kawasan separuh logam adalah logam. Okey, dan semua unsur yang berada di sebelah kanan adalah di sebelah kanan kawasan separuh logam tadi adalah bukan logam. Okey, untuk istilah separuh logam ini kadang-kadang kita terserempak dengan perkataan yang lain untuk mewakili separuh logam, iaitu daripada perkataan metal logam, okey, dia jadi metalloid. Okey, metalloid, O-I-D lah. Ini saya eja pakai BM lah. Kalau English dia double L lah, metalloid. Okey, itu ialah separuh logam. Alright, so saya berhenti di sini. Kita akan jumpa lagi selepas ini.